Baiklah, pergi ke pasar membeli sotong tapi jom tadi singgah ke Tutong. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa dengan jejaka berbaju hijau hari ini. Seperti berjanji dengan kami, iaitu dengan rakan kita, penyampai daerah Tutong, Masdi. Masdi Dr. Haji Selvini. Assalamualaikum, apa kabarnya Masdi? Lama tidak bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pada pagi ini Dini dan juga Nur Intan. Dan bagaimana pula Dini dan Intan di sana? Apa kabarnya? Alhamdulillah, Sihat, saya seperti biasa. Ya. Apatah lagi melihat Masdi. Sebenarnya lama sebenarnya Masdi ini bersiaran bersama dengan Masdi dan melihat keadaan Masdi. Alhamdulillah ceria saja hari ini, sehat usulnya. Alhamdulillah, rezeki pertemuan ni Masdi. Ya. Jadi Mas Ya, tepat sekali. Dan kita harapkan pertemuan ini akan sentiasa orang dapat memberi ataupun berkongsi makluman lah. Itu yang orang tujuan utama mengapa kita bersiaran pada setiap hari. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi Mas ya, kita terdapat tadi bertanyakan kepada Siti Mariam ya, antara tempat-tempat yang dapat kita diperolehi untuk mendapatkan bahan-bahan mentah, bahan-bahan basah. Kalau di daerah Temburong sendiri ataupun daerah Tutong, maafkan saya Tutong. Jadi mungkin boleh dikongsikan antara tempat-tempat ya untuk kita ni mendapatkan bahan mentah dan juga bahan-bahan basah ini. Kalau di daerah Tutong memang ada, kita ketahui di daerah Tutong ada terdapatnya pasar Neka dan Tamu Tutong. Di sana ada dijual bahan-bahan mentah ataupun lauk-lauk mentah ni lah. Dan juga kalau tidak silap saya di gedung-gedung perniagaan di daerah Tutong ini ada juga sebenarnya menjual bahan mentah ini. Jadi mudahlah untuk kita ni mendapatkan bahan mentah dan tidak dinafikan juga penduduk-penduduk kampung juga sebetulnya yang seperti mereka yang melakukan aktiviti memancing, memang mereka juga kerap menjual ni hasil tangkapan mereka ini. Dan selalunya kalau kita ni ataupun saya lah melalui kawasan pedalaman ataupun sekitar kawasan kampung petani, memang ada tu diorang menyimpan papan tanda beritahu di sini ada jual udang mentah dan sebagainya. Jadi mudah sebenarnya untuk kita ni mendapat bahan-bahan mentah ni sebetulnya. Betul. Saya sebenarnya tertarik dengan konsep yang sebegitu. Pernah juga mendapati yang berniaga di tepi jalan dan sebagainya tanpa ada orang yang menjaga, tapi disimpan saja notis di sana. Kalau ingin membeli, masukkan sekian-sekian harganya, diberitahu dan masukkan saya duit ke dalam tabung yang sudah disediakan. Ini sebenarnya berasaskan kepada unsur kepercayaan. Pernah melihat yang sebegitu, Intan? Kalau di sini sahaja mungkin kalau rakip-rakip barangkali lah, tapi kalau untuk barang-barang makanan basah belum lagi saya dicuba. Belum pernah. Kalau Masdi sendiri pernah berjumpa dengan konsep perniagaan yang sebegitu rupa? Ya, sebetulnya selalu saya selalu melihat lah. Tapi itulah hanya orang kita ni, alhamdulillah di negara Brunei Darussalam, memang kita ni orang sama-sama menyimpan kepercayaan bersama orang lain. Jadi yang penting adalah kita ni tawakal kepada Allah SWT dan kita sentiasa ingat apa yang gerak-gering kita yang lakukan sentiasa dipantau oleh Yang Maha Esa. Betul, tepat sekali. Masya-Allah ya. Baik, terima kasih ya Masdi atas perkongsiannya. Jadi kita akan memberikan peluang kepada Masdi untuk berkongsi apakah antara bahan semasa yang Masdi akan bawakannya dari daerah Tutong. Silakan. Silakan Masdi. Terima kasih saudara rekan segas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat ada penonton. Bersua kita pada pagi ini untuk berkongsi makluman dan juga satu bahan sisipan yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama bagi edisinya pagi ini. Dan ada saya kongsikan satu makluman terlebih dahulu. Seperti yang dinyatakan dalam siaran akhbar Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bahawa bermula 8 Disember 2022, kaunter-kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan kad-kad pengenalan adalah dikemas kini dan ingin dikongsikan sini. Bagi daerah Tutong, kaunter-kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan bagi kad pengenalan kuning, ungu dan hijau akan berpindah secara sementara di Dewan Rumah Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong. Dan jam beroperasi adalah pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan juga Sabtu, iaitu bermula jam 8 pagi hingga 11.30 pagi dan disambung semula pada jam 11 petang, iaitu dari jam 1.45 petang sehingga 3.30 petang. Manakala pada hari Jumaat bermula dari jam 8 pagi sehingga 11 pagi sahaja. Dan penerimaan pendaftaran hanyalah secara walk-in. Itu makluman mengenai dengan
yang dikongsikan daripada Jabatan Imigresen dan juga Pendaftaran Kebangsaan. Jadi ambil maklum kepada audio yang mungkin akan mengambil kad pengenalan habis kita, iaitu kad pengenalan kuning, ungu dan juga hijau. Berada itu satu maklumat saya kongsikan terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya pula mari kita saksikan bahan kami sediakan untuk hari ini. Al-Quran, kitab Allah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan suatu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan untuk mengajar manusia tentang pengesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid. Sesungguhnya usia bukanlah penghalang untuk seseorang itu belajar membaca Al-Quran sehinggalah dapat menguasai bacaan yang betul. Begitu juga apabila kita belajar mengaji. Tidak kiralah berapapun usia kita, jangan sesekali menyerah kalah tanpa berusaha untuk belajar mengaji dan memperbaiki bacaan kalamullah sebelum menutup mata. Memanfaatkan umur yang tersisa, ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong telah mengadakan program Tilawah wal Isti'ma kali kedua bersempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Ketua Pegawai Ugama Daerah Tutong, Haji Azman bin Haji Musa, menyertai majlis pembukaan Tadarus Al-Quran dalam program Tilawah wal Isti'ma di bangunan Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Membaca Al-Quran tadarus bagi program tilawah wal isti'ma, iaitu yang dianjurkan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong. Dan objektifnya ialah pertama ialah untuk menghubungi ataupun mengiratkan lagi silaturahim antara ahli-ahli. Kedua, untuk kita ni sebagai pendorong bagi semua ahli untuk membaca Al-Quran sebagai amalan harian masing-masing. Ketiga, untuk kita ni mudah-mudahan dengan cara ini kita ni akan dapat mengambil syafaat daripada Al-Quran dengan menjadi ia sebagai satu rakan untuk ahli-ahli itu semua. Dan yang seterusnya, tujuan utama adalah untuk menyokong titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bonda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Program ini sebenarnya adalah lanjutan daripada program yang sebelum itu, iaitu kali kedua lah. Dan mudah-mudahan ia akan dijadikan sebagai amalan bagi Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong. InsyaAllah program ini akan diteruskan sepanjang setiap hari Rabu, setiap minggu, dan ia akan berakhir untuk mengadakan majlis khatamnya pada penghujung bulan Februari. Yang mana program ini sebenarnya untuk disempurnakan memperingati Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-39 tahun, insyaAllah. Tujuan utamanya ialah untuk menjadikan ia sebagai amalan harian kepada ahli-ahli. Dan di samping itu untuk memperbaiki setiap bacaan. Sebab kami menggunakan kaedah tadarus ini, iaitu baca dan dengar. Artinya seorang yang baca dan yang lain adalah menyimak dan membetulkanlah setiap bacaan yang untuk diperbetulkanlah suatu. Kata tilawah bererti membaca dan kata isti'ma bererti mendengar. Membaca dan mendengar. Para peserta yang sudah fasih dan menguasai teknik membaca Al-Quran yang baik, maka tidak mengapa apabila masing-masing membaca sendiri-sendiri.
Kalaupun mau disemak atau didengarkan juga tidak mengapa, kerana membaca dan mendengar sama-sama mendatangkan pahala. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan selain membaca juga mendengarkan Al-Quran. Ahli-ahli warga emas di pusat ini setiap minggu mengikuti kelas mengaji Al-Quran dengan matlamat untuk memperbaiki bacaan dan menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan sehari-hari. Pertama kami berharap supaya ahli-ahli yang yang ingin menyertainya sebelum-belumnya kita ini sama-sama lah untuk artinya awal galat itu mudah-mudahan tidak ada timbul lah, sebab ini adalah tujuan kita ni untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu bacaan masing-masing. Dan seterusnya bagi meningkatkan ahli itu untuk menyertai, kami akan usahakan ada satu program yang kami adakan, iaitu klinik Al-Quran. Itu bagi orang yang kurang mahir lah dan orang yang baru akan belajar, insyaAllah. Dan ini akan kami terapkan ke program tilawah wal isti'mah ni, insyaAllah. Jadi mudah-mudahanlah seluruh warga emas ini akan dapat menyertai kami lah dalam apa jua program seumpama ini. Orang-orang yang mempelajari, membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran masing-masing akan mendapat kelebihannya. Al-Quran sebagai syafaat di akhirat kelak, sebagai pembela, mendapat pahala dan mendapat ketenangan. Semoga aktiviti yang diungkayahkan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong ini menjadi panduan untuk kegiatan generasi penerus.